Adakah mungkin untuk hidup sebagai seorang Yahudi dan memperjuangkan orang Yahudi sambil masih mengejar kerjaya dalam bidang seni? Selama beberapa generasi, orang Yahudi Amerika telah memainkan peranan besar di Hollywood dan teater. Tetapi jarang sekali mereka menggunakan platform tersebut untuk bersuara mengenai isu-isu Yahudi. Apatah lagi menggunakan karya mereka untuk menerangkan atau menonjolkan kehidupan Yahudi sebagai sesuatu yang patut diraihkan dan dianggap normal, bukannya sekadar latar kepada tragedi atau sesuatu yang perlu ditinggalkan untuk menjadi benar-benar Amerika. Dan selepas peristiwa 7 Oktober, serta arus utama antisemitisme yang menyusul, penghapusan orang Yahudi serta penerimaan terhadap demonisasi Israel telah menjadi sesuatu yang biasa. Tetapi seorang artis Yahudi yang membesar di Hollywood sedang berusaha untuk membalikkan tren tersebut. Minggu ini dalam Think Twice, kami berbual dengan pelakon, artis dan podcaster Jonah Platt tentang apa makna menjadi Yahudi pada hari ini. Hai dan selamat datang ke Think Twice. Orang Yahudi telah hadir di mana-mana dalam budaya popular Amerika selama lebih 1 abad. Malah, boleh dikatakan mereka hampir mencipta Hollywood. Tetapi hanya sedikit daripada mereka yang berbuat demikian, atau di kalangan mereka yang mengikut jejak langkah itu, boleh dikatakan telah menggunakan kemasyhuran dan pengaruh mereka untuk membantu mempopularkan imej kehidupan Yahudi yang dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan oleh orang biasa. Hollywood mencerminkan dorongan orang Yahudi yang berjaya untuk benar-benar berasimilasi, tetapi juga menggambarkan mereka yang tidak berbuat demikian atau sekurang-kurangnya ingin mengekalkan identiti mereka sebagai bahagian penting dalam hidup mereka sebagai orang yang perlu lenyap. Tetapi penarikan diri daripada keunikan Yahudi itu hanyalah pendahuluan kepada apa yang berlaku selepas golongan kiri Amerika menerima teori kiri toksik seperti teori kaum kritikal, interseksionaliti, dan kolonialisme penempatan yang secara salah melabelkan Israel dan orang Yahudi sebagai penindas kulit putih dan Zionisme sebagai satu bentuk fasisme perkauman. Selepas serangan pengganas Arab Palestin yang dipimpin oleh Hamas ke atas komuniti Israel pada 7 Oktober 2023 dan lonjakan global antisemitisme yang berlaku selepas itu, sokongan terhadap Israel hilang. Dan kemarahan terhadap peningkatan kebencian terhadap Yahudi yang tidak pernah berlaku sebelum ini, atau bahkan kekejaman pada 7 Oktober, jarang sekali kedengaran dari dunia seni, malah daripada tokoh Yahudi yang paling terkenal sekalipun. Tetapi terdapat pengecualian kepada peraturan itu, dan kami berbesar hati kerana salah seorang daripada mereka bersama kita hari ini. Jonah Platt ialah seorang pelakon, penyanyi, penulis, pengarah dan penerbit yang dikenali melalui penampilannya di Broadway, filem dan televisyen. Tetapi sejak 7 Oktober, projek utamanya ialah Menjadi Yahudi bersama Jonah Platt, iaitu podcast beliau. Dibesarkan di Hollywood oleh seorang ayah yang merupakan penerbit berjaya serta terlibat dalam komuniti Yahudi, dan seorang ibu yang merupakan aktivis Yahudi terkenal serta dermawan. Beliau telah mengambil tanggungjawab untuk menonjolkan gambaran positif tentang kehidupan Yahudi serta menggalakkan komunikasi dan perpaduan yang lebih erat dalam komuniti Yahudi. Jonah Platt, selamat datang ke Think Twice. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Saya ingin mulakan dengan bertanya kepada anda, apa yang mendorong anda untuk mula memberi tumpuan kepada identiti Yahudi anda selepas 7 Oktober? Apabila nampaknya kebanyakan orang Yahudi dalam bidang seni kreatif sama ada bersorak menyokong serangan ke atas Israel atau hanya berdiam diri. Baiklah, saya ingin mencabar bahagian kedua daripada kenyataan anda itu. Saya rasa mungkin mereka yang paling lantang kelihatan seperti bersorak. Tetapi kami mempunyai ramai orang dalam Hollywood, baik personality di hadapan kamera maupun di belakang kamera yang, seperti saya, kini lebih terlibat berbanding sebelum ini. Dan saya memang tidak mahu menafikan jasa pahlawan Yahudi Maccabee yang sangat lantang di Hollywood, yang benar-benar tampil pada saat ini. Tetapi untuk bercakap bagi pihak diri saya sendiri, Anda tahu, inilah detik terpenting dalam hidup saya, sudah pasti. Malah, dalam hayat kita semua sebagai komuniti Yahudi. Jika Anda tidak mahu menonjolkan identiti Yahudi Anda dan berdiri teguh mempertahankan serta berbangga dengannya sekarang,
Bila lagi Anda akan lakukannya? Jadi, maksud saya, bagi saya ia sebenarnya bukan satu pilihan. Ia bukan keputusan sedar seperti, oh, patutkah saya lakukan ini atau tidak? Apakah akibatnya nanti? Maksud saya, tiada semua itu. Inilah diri saya. Keadaan sudah genting. Kita sedang melihat, Anda tahu, 7 Oktober adalah satu peristiwa ngeri yang tidak pernah kita saksikan sebelum ini, sekurang-kurangnya sepanjang hidup saya. Dan ada dua cara untuk menghadapi perkara itu. Saya rasa Anda tahu, ada yang mengundur diri dan ada juga yang menyahut cabaran itu. Bagi saya, memang tiada pilihan lain. Saya hanya ikut, Anda tahu. Saya teringat kata-kata Mark Cuban, di mana beliau berkata, jangan ikut impian Anda, ikut usaha Anda. Dan itu sentiasa tersemat dalam diri saya. Dan usaha saya membawa saya ke arah ini. Saya cuma, tenaga dan masa saya, disinilah ia tercurah secara semula jadi. Dan selepas beberapa bulan, sangat aktif di media sosial dan juga dalam kehidupan sebenar. Selepas kejadian 7 Oktober, saya benar-benar mahu fokus pada advokasi Yahudi saya secara proaktif. Dan dari situlah lahirnya podcast itu sendiri, yaitu Menjadi Yahudi. Apakah intipati, message proaktif dan positif saya? Anda tahu, nilai-nilai yang benar-benar saya ingin perjuangkan, bukan sekadar memberi reaksi kepada apa yang sedang berlaku sekarang, tetapi benar-benar memikirkan, baiklah, keadaan sudah mulai reda. Bagaimana rupa perkara ini untuk masa hadapan? Terima kasih kerana mendengar Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik loceng untuk notifikasi dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Selain itu, selain Think Twice, terdapat juga podcast Jonathan Tobin Daily di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui rancangan harian tersebut di bawah Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang, kita kembali ke program hari ini. Ya, dan saya rasa adalah adil untuk mengatakan sudah tentu terdapat ramai orang Yahudi yang telah bersuara, yang terlibat dalam bidang seni dan Anda tahu, melakukan perkara-perkara yang sangat terpuji. Tetapi saya sering dengar, terutamanya dalam beberapa bulan pertama, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun pertama, tahun 2023, masuk ke 2024, saya akan dengar daripada pembaca yang bertanya kepada saya, Anda tahu, bagaimana dengan orang ini? Bagaimana dengan orang itu? Anda tahu apa? Saya dapati diri saya sendiri pun melakukannya. Dan saya sentiasa menjadi jenis orang yang rasa bahawa lagi kurang saya tahu tentang artis kegemaran atau atlet kegemaran, lagi kurang saya tahu tentang kehidupan peribadi mereka atau kepercayaan mereka, lagi bahagialah saya. Saya memang tak nak selidik lebih mendalam sebab anda tahu, biasanya ia tak buat kita lebih bahagia pun. Betul. Kita tak perlu tahu benda tu, anda tahu. Macam idola sukan anda masa kecil dulu, rupanya seorang pemabuk yang teruk atau sesuatu macam tu. Atau mempunyai pandangan yang sangat teruk yang benar-benar menggerunkan anda. Memisahkan karya daripada pengkaryanya. Betul, tapi saya dapati diri saya, anda tahu, melihat atau anda tahu, anda tengok di media sosial dan anda rasa nak masuk ke dalam tu dan goncang mereka sambil berkata, hey, ini sangat penting, ini adalah detik bersejarah. Maksud saya akan teringat kembali kepada perkara yang saya baca tentang orang Yahudi di Hollywood pada akhir 1930-an. Dan saya ingin bertanya sedikit lagi tentang sejarah orang Yahudi dan seni. Tapi saya ingat anda tahu membaca tentang anda tahu apabila penulis hebat Ben Heck yang merupakan anda tahu seorang superstar, anda tahu sejauh mana sesiapa yang menulis di Hollywood anda tahu adalah seorang superstar, cuba menarik minat orang ramai. Dan dia sebenarnya bukan seorang Yahudi yang sangat terlibat, tetapi seperti yang dia tulis tentang secara tidak sengaja terlibat dalam sejarah dan menyedari, anda tahu, seperti yang dia tulis, suku saya ialah Israel dan dia sangat marah kepada orang Yahudi lain yang tidak bersuara. Saya dapati diri saya berfikir seperti, kenapa awak tak buat sesuatu? Kenapa awak tak bersuara? Adakah awak juga begitu? Ya, maksud saya rasa apa yang saya mula nampak dan apa yang benar-benar jelas ialah apa yang berlaku dengan Hollywood selepas 7 Oktober. Seperti ada beberapa kategori yang berbeza. Saya rasa apa yang menambah rasa kecewa ialah kurangnya timbal balik.
Saya rasa ramai orang merasakan semua kumpulan lain sepanjang 10-20 tahun lepas pernah melalui detik di mana mereka perlukan solidariti dan sokongan. Dan Hollywood sentiasa ada untuk mereka, sama ada Yahudi atau bukan Yahudi. Tapi bila tiba masa orang Yahudi perlukan bantuan, tiada siapa yang tampil. Jadi saya rasa itu memang satu perkara besar. Ia seperti, wow, saya rasa saya ada ketika kamu perlukan saya dan sekarang kamu langsung tak ada untuk saya. Jadi ketiadaan seperti itu memang sangat dirasai dan saya tahu memang dirasai oleh orang dalam industri yang Anda tahu. Yang paling mengecewakan bagi saya bukanlah mereka yang tidak memuat naik bendera Israel, tetapi mereka yang pada minggu kedua Oktober tidak boleh letak nama mereka pada surat yang mengatakan bebaskan tebusan. Anda tahu, karena mereka tidak boleh terlibat atau apa sahaja alasan mereka. Bagi saya takkan pernah faham perkara itu. Dan bagi saya, itu memang tak boleh dimaafkan. Saya rasa apa yang kami lihat pada dasarnya ialah, tak kira apa jua kaitan dan tahap penglibatan Anda sebagai seorang Yahudi, sebelum 7 Oktober secara umumnya, itulah yang akan menentukan reaksi yang sepatutnya kami jangkakan daripada Anda selepas 7 Oktober, dari segi cara orang-orang Hollywood ini memberi reaksi. Jadi saya rasa, ramai antara kami yang memandang kepada tokoh-tokoh Yahudi tertentu yang sebelum ini tidak pernah bersuara untuk masyarakat Yahudi. Pada hari yang baik pun mereka tidak pernah bersuara, apatah lagi untuk tiba-tiba bersuara pada hari yang sangat teruk, dan kami terkejut kerana mereka tidak melakukannya. Dan dalam beberapa hal, saya tentu sekali tidak mahu memberi mereka alasan. Tetapi ia sedikit seperti apa yang Anda harapkan. Orang ini bukanlah ahli komuniti ini yang benar-benar terlibat. Ini adalah, Anda tahu, seseorang yang mungkin kita panggil sebagai Yahudi yang sudah tidak lagi mengamalkan agama, yang sememangnya seorang Yahudi dari segi kelahiran dan pergaulan, tetapi tidak menjalani kehidupan sehariannya dengan cara Yahudi yang bermakna. Tidak melakukan apa-apa untuk perjuangan masyarakat Yahudi, dan tidak mengamalkan agama Yahudi mereka dalam apa-apa cara sekalipun. Dan orang-orang seperti itu, kita tidak sepatutnya mengharapkan mereka tampil ke hadapan pada 7 Oktober. Dalam beberapa cara, kami rasa gembira. Saya tidak mahu kata terkejut, tetapi memang seronok melihat orang-orang yang benar-benar beridentiti dan berasa terlibat sebagai Yahudi, yang mungkin sebelum ini tidak begitu lantang, tetapi apabila tiba saat ini, mereka fikir, baiklah, saya akan bersuara sekarang. Kami nampak mereka itu. Kami juga nampak orang-orang yang saya sebutkan tadi, yang sebelum ini tidak pernah bersuara, memang tidak akan bersuara dan terus tidak bersuara. Dan kemudian ada juga yang berada di tengah-tengah. Dan mereka itulah yang saya maksudkan. Saya lebih kecewa dengan orang yang lebih terlibat, boleh sahaja berkata lebih. Tetapi kerana sensitiviti PR atau apa-apa sebab lain, mereka tidak berbuat demikian. Dan mereka itulah yang mengecewakan saya. Jadi bagi saya, bukanlah maksud saya seluruh Hollywood itu sama dan semuanya mengecewakan saya. Kerana seperti yang kamu katakan, kamu tahu, pelakon kegemaran seseorang pun mungkin seorang pemabuk yang teruk. Memang akan ada orang yang mengecewakan kamu. Bagi saya, yang paling mengecewakan ialah mereka yang sepatutnya lebih tahu. Kamu pernah menjadi sekutu kepada orang lain sebelum ini. Sekarang ini, giliran kaum kamu sendiri. Kamu pernah menjadi host untuk Majelis Gala Yahudi sebelum ini. Di mana pendirian kamu kali ini? Orang-orang itu benar-benar mengecewakan saya. Ya, saya rasa kamu tahu ada persepsi dalam kalangan bukan artis bahawa ada akibat jika bersuara untuk sesuatu sebab yang tidak popular. Dan jelas sekali, Israel kini ialah satu perjuangan yang tidak popular malangnya dalam kalangan kelompok yang dianggap bergaya. Dan memang akan ada akibatnya. Dan saya tahu dalam cabang seni yang lain, maksud saya dalam muzik klasik, sangat sukar untuk orang bersuara menyokong Israel. Segelintir yang berbuat demikian, kamu tahu, menerima banyak maklum balas yang sangat negatif. Tetapi saya juga pernah dengar dan kamu tahu, seseorang seperti Jennifer Goodwin yang kamu temu ramah dalam podcast kamu, kami kata itu langsung tidak benar. Dan dia benar-benar, kamu tahu, dia benar-benar menonjolkan identiti Yahudinya sejak 7 Oktober. Secara umumnya, adakah itu juga yang kamu dengar? Ya, secara umumnya memang tidak ada penyenaraian hitam terhadap orang Yahudi yang bersuara untuk Israel. Ia memang tidak berlaku. Saya akan katakan apa yang berlaku adalah begini. Ia lebih kepada pertimbangan komersial umum, melibatkan jenama atau projek tertentu. Mereka mungkin tidak mahu terlibat dengan seseorang
yang secara lantang dan terbuka menarik perhatian kepada apa-apa isu tentang apa sahaja. Ia bukan perkara Yahudi atau Israel. Seperti sesetengah orang hanya, mereka seperti, saya cuba untuk jual, anda tahu, kasut sukan. Saya tidak mahu berurusan dengan sesiapa yang membawa mesej lain selain beli kasut sukan ini. Seperti pelakon wanita yang memegang watak Snow White. Sesuatu seperti situasi itu. Kau tahu, yang dipersalahkan kerana menyebabkan filem itu gagal, walaupun filem itu mungkin memang akan gagal juga sebab dia, kau tahu, dia jadi sangat lantang bersuara, kau tahu, di pihak kiri. Betul. Tapi bagi saya, seperti situasi itu, ia sebenarnya tak kisah pun apa topik sebenar. Kalau kau pilih isu yang sensitif dan bawa kontroversi itu ke dalam projek komersial, orang tak nak terlibat dengan masalah itu. Dan saya faham sebab kau cuba nak jual sesuatu. Itu pun sama juga kalau kau asyik bercakap tentang Israel dan pada masa yang sama cuba nak jual kasut atau apa-apa saja. Tapi dari segi macam, aku penyokong kuat Israel. Kita tak boleh ambil orang tu kerja. Tak berlaku setakat yang aku nampak. Malah, apa yang aku nampak ialah, kau tahu, ada ramai sangat bila kau mula tunjukkan diri dan angkat tangan dan cakap, ya, aku salah seorang Yahudi yang pro-Yahudi. Kau jumpa semua rakan-rakan sekomuniti kau di seluruh penyagaan yang macam, okey, bagus, apa yang kita boleh hasilkan bersama? Projek apa yang kita semua cuba dengan segera untuk dibuat, dijual dan diceritakan sekarang. Dan kau boleh lihat ia di seluruh industri. Dari eksekutif studio, ke penerbit, penulis hingga pelakon. Seperti semua orang yang ambil berat, kini lebih peka selepas 7 Oktober berbanding sebelum 7 Oktober. Dengan pertaruhan yang lebih tinggi dan rasa mendesak yang lebih kuat. Dan lihat, memang sukar untuk menceritakan dan menghasilkan kisah-kisah ini atas beberapa sebab. Tetapi bukan kerana amalan menyenarai hitamkan. Bukan kerana kononnya kami tidak suka Israel. Kami tidak suka orang Yahudi. Kami tidak akan ceritakan kisah anda. Lebih kepada jika sukar untuk diceritakan, ia adalah A. Kami menghadapi kesukaran seperti mencari orang atau bintang yang tepat untuk menceritakan kisah Yahudi ini. Jadi seperti contohnya, siri Netflix, Nobody Wants This. Bagi saya, contoh yang sempurna tentang apa yang sepatutnya kita semua cuba lakukan di Hollywood dan itu memang hebat. Komedi romantik, kontemporari, bintang terkenal, sangat menarik. Kebetulan semuanya mengenai orang Yahudi dan betapa orang Yahudi suka menjadi Yahudi. Menakjubkan. Sempurna. Bila ia menjadi lebih sukar, ialah jika anda tidak mempunyai Kristen Bell dan Adam Brody untuk membintangi rancangan anda, itu boleh menjadi jauh lebih sukar. Dan mungkin anda sukar untuk mencari orang itu kerana mereka gementar untuk terlibat dalam projek Yahudi. Itulah situasi di mana anda mungkin menghadapi masalah seperti itu. Atau cerita yang anda cuba sampaikan adalah, saya tidak mahu kata terlalu Yahudi, tetapi ia lebih kepada tidak cukup menarik untuk semua orang sebagai sebuah hiburan, yang mana ia mempunyai keistimewaan tersendiri selain hanya menjadi sebuah cerita Yahudi yang penting. Kerana ia akan memerlukan banyak wang untuk menerbitkannya. Dan anda akan memerlukan penonton umum untuk mendapatkan semula wang anda, betul? Tepat sekali. Ia adalah pasaran, betul? Jadi ia tak boleh hanya, saya buat filem ini untuk 15 juta orang Yahudi di muka bumi dan saya perlukan setiap seorang daripada mereka untuk menontonnya supaya saya dapat semula walau sedikit pun wang saya, betul? Ya, mesti. Ini adalah cerita yang sangat menarik. Ini adalah watak-watak yang sangat menarik. Dan sebenarnya mereka adalah orang Yahudi dan cara mereka bercakap, berinteraksi dan menjalani kehidupan mereka mencerminkan cara hidup Yahudi. Itulah jenis projek yang patut diberi tumpuan dan ada orang yang benar-benar sedang mengusahakannya di belakang tabir. Cuma, ia adalah perniagaan yang sukar sekarang. Apapun, memang susah untuk hasilkan sesuatu. Seperti yang kebanyakan orang tahu, Hollywood sedang berubah dengan cepat dan semakin sukar untuk menghasilkan karya asli. Jadi, semuanya adalah gabungan pelbagai faktor. Tapi, ringkasnya, saya tidak pernah mengalami situasi seperti, lelaki itu bercakap tentang Israel. Kita tak boleh ambil dia bekerja. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, orang Yahudi jelas memainkan peranan penting dan utama dalam penciptaan Hollywood, dalam industri filem dan kemudian televisyen. Kami yang menciptanya. Ya, betul. Walaupun Muzium Hollywood pada mulanya tidak mahu bercakap tentang perkara itu, tapi kita ketepikan dulu. Tetapi gambaran kehidupan Yahudi, selain sebagai orang luar atau mangsa, atau kumpulan yang ingin berasimilasi, bukanlah sesuatu yang kebanyakan Yahudi di Hollywood rasa selesa
atau berminat untuk gambarkan. Anda tahu, walaupun golongan antisemit sentiasa bersemangat untuk menggambarkan Hollywood sebagai institusi Yahudi, orang Yahudi di Hollywood pada zaman kegemilangan Hollywood tidak mahu menjadi wakil orang Yahudi atau bahkan sebagai pembela mereka. Seperti yang saya katakan, seperti yang Ben Heck temui pada tahun 1930-an, jelas sekali Hollywood pada tahun 2020-an sangat berbeza. Tetapi bagaimana anda fikir sejarah ini telah mempengaruhi reaksi orang Yahudi dalam industri hiburan terhadap peristiwa 7 Oktober dan peningkatan antisemitisme di seluruh dunia sekarang? Adakah masih terdapat sedikit keengganan selain faktor pasaran untuk benar-benar mendalami kisah Yahudi yang otentik? Anda tahu, sudah tentu mereka tidak risau tentang tidak dapat berasimilasi, seperti mana ketua-ketua studio pada tahun 30-an. Tetapi adakah Anda rasa masih ada sedikit keengganan untuk menghasilkan kisah-kisah Yahudi? Ya, Anda memang telah menyentuh semua aspeknya. Maksud saya rasa apa yang kita lihat hari ini adalah semacam etos yang diwarisi dari tahun 30-an, di mana seperti yang Anda nyatakan pada tahun 30-an, dan sekali lagi, maksud saya memang betul. Saya faham kenapa ketua-ketua studio pada masa itu menukar nama mereka daripada Shmuel Goldfish kepada Samuel Goldwyn. Anda tahu, isu sebenarnya bukanlah bahawa menjadi Yahudi itu sesuatu yang teruk, tetapi lebih kepada saya kini orang Amerika. Saya telah berpindah ke sini dari Eropah Timur. Saya mahu menjadi sebahagian daripada masyarakat ini. Kita sedang mencipta budaya Amerika ini. Dan anda tahu, apa yang menarik ialah, sudah tentu Hollywood klasik benar-benar dipenuhi dengan penceritaan dan moraliti Yahudi. Mereka cuma tidak memanggilnya begitu. Ia bukanlah kisah Yahudi. Begitu juga dengan ramai pelakon Yahudi. Ya, Anda tahu, memang ada di mana-mana, tapi tidak secara terang-terangan Yahudi. Dan biasanya melakonkan watak bukan Yahudi. Anda tahu, orang seperti Paul Mooney yang memainkan semua etnik kecuali Yahudi, iaitu dirinya sendiri. Saya sedikit faham kenapa keadaannya begitu pada masa itu. Dan saya rasa apa yang Anda lihat hari ini adalah kesan sisa daripada perasaan itu, bahawa kita perlu merendahkan unsur Yahudi dan kita hanya orang Amerika. Kita memang begitu dan saya rasa itulah asasnya. Dan kemudian saya rasa sejak itu, apa yang menambah lagi keadaan itu ialah ketakutan yang tidak pernah dicabar. Iaitu, kalau kita terlalu terang-terangan. Mereka akan kata, Yahudi mengawal ini dan Yahudi buat itu. Dan jawapan saya sentiasa, mereka tetap akan kata begitu. Jadi lebih baik kita dapatkan sesuatu daripadanya. Awak tahu, saya sebenarnya pernah berbual tentang perkara ini. Perbualan yang sama dengan Jason Alexander dalam podcast saya. Dan dia jelaskan, saya macam tanya dia kenapa. Dia jelaskan, saya rasa ada ketakutan. Dan saya kata, mereka tetap akan kata begitu. Jadi kenapa kita tak buat saja? Dan dia macam, awak tahu, saya tak pernah terfikir tentang itu. Saya rasa perkara itu tak pernah dicabar. Saya rasa banyak daripadanya diwarisi. Saya rasa memang begitulah cara Hollywood beroperasi sejak sekian lama. Iaitu, kita tak mahu nampak seperti kita yang berkuasa sebab mereka semua kata kita yang mengawalnya. Jadi apa-apa kuasa yang kita ada, kita sebenarnya tak patut guna untuk kepentingan komuniti kita sendiri. Kita patut pastikan kita sentiasa mengangkat orang lain. Dan itu memang bagus. Memang bagus untuk mengangkat orang lain. Tapi selalunya kita sendiri tak termasuk dalam usaha mengangkat itu. Dan sekali lagi, saya rasa penting juga untuk kita sedar ramai orang Yahudi di Hollywood sebenarnya tidak benar-benar terlibat dalam kehidupan Yahudi. Jadi sekali lagi, untuk mengharapkan orang-orang itu menjadi pemimpin dan anda tahu mengutamakan projek Yahudi, keutamaan Yahudi, serta mengangkat suara Yahudi, mereka tidak akan melakukannya. Mereka tidak melihat diri mereka dalam peranan itu. Mereka tidak menganggap itu sebagai tanggung jawab mereka. Anda tahu, saya tidak akan terkejut jika dalam 1 atau 2 generasi, keluarga mereka telah, Anda tahu, benar-benar kehilangan hubungan Yahudi mereka. Itulah jenis Yahudi yang telah terputus. Ramai Yahudi di Hollywood seperti itu. Ramai Yahudi di Amerika juga, betul? Ya, saya hendak katakan bahawa itu adalah kelompok demografi terbesar dalam kalangan Yahudi, apa yang dipanggil oleh ahli demografi sebagai Yahudi tanpa agama. Tepat sekali. Jadi, katakanlah, saya percaya di LA jumlahnya sekitar 40% atau 30%. Jadi Anda mungkin fikir di Hollywood peratusannya juga hampir sama di mana ramai Yahudi seperti yang kita bincangkan sebenarnya tidak benar-benar dikira sebagai Yahudi dari segi tanggungjawab atau keutamaan Yahudi dalam industri tersebut.
Ya, itu membawa saya ke soalan saya yang seterusnya, iaitu Saya rasa salah satu pandangan terbaik tentang Yahudi moden ialah kata-kata Cynthia Ozick bahawa universalisme adalah parokialisme bagi orang Yahudi. Dan itu adalah sesuatu yang saya ingin bincangkan dengan anda. Menegakkan nilai-nilai sejagat jelas merupakan bahagian penting dalam agama Yahudi, tetapi bukan semuanya. Tetapi aspek tamadun Yahudi itu nampaknya adalah yang paling mudah dipegang oleh kebanyakan orang Yahudi Amerika kerana kebanyakan kita dibesarkan dengan nilai-nilai politik dan sosial yang liberal. Dan itulah asas kepada banyak perkara baik yang telah dicapai oleh orang Yahudi di Amerika dan di tempat lain. Tetapi ia juga telah menyebabkan mereka menjadi kurang berdaya apabila berdepan dengan keperluan untuk mempertahankan diri. Ramai daripada orang Yahudi yang paling terbuka tentang menerima identiti Yahudi mereka, terutamanya dalam bidang seni, nampaknya lebih berminat untuk memahami sudut pandangan orang lain berbanding perspektif orang Israel atau Yahudi sendiri. Yang mana bagus dalam satu aspek untuk menggalakkan dialog semata-mata demi dialog itu sendiri. Tetapi sebenarnya tidak membantu untuk mempertahankan orang Yahudi di negara mereka apabila ia sedang dikepung dan dihujani, bukan sahaja dengan kritikan, tetapi juga fitnah, darah dan usaha menafikan legitimasi. Walaupun selepas 7 Oktober meminta mereka untuk mempertahankan orang Yahudi, seperti mana kumpulan lain mempertahankan diri mereka sendiri, nampaknya sangat sukar untuk mereka lakukan. Adakah itu salah satu sebab mengapa respon terhadap krisis semasa daripada orang Yahudi dalam bidang seni pada pandangan ramai dalam penonton sangat mengecewakan? Saya rasa itu satu pemerhatian yang sangat tajam. Dan saya rasa jawabannya adalah ya. Saya rasa ini adalah satu corak agama Yahudi yang sangat berciri Amerika, di mana Yahudi sama dengan tikun olam, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Itulah keseluruhannya. Dan sudah tentu, itu bukanlah keseluruhan ajaran Yahudi. Ia sememangnya satu aspek penting dalam ajaran Yahudi dan merupakan bahagiannya indah seperti yang awak katakan. Sebahagian daripada apa yang menjadikan kita begitu berwarna-warni dalam semua masyarakat yang kita sertai ialah cara kita mengambil berat. Maksud saya, ia adalah salah satu perintah utama kita dalam 100 cara yang berbeza sepanjang liturgi dan kitab suci Yahudi. Iaitu, Anda tahu, ambil berat tentang orang asing, ambil berat tentang balu, ambil berat tentang anak yatim, ambil berat tentang musuh Anda. Ambil berat tentang ini sangat penting, noktah. Dan itu bukan keseluruhannya. Anda perlukan keseluruhan pakej. Kita jauh lebih daripada hanya satu set nilai itu apabila bercakap tentang siapa orang Yahudi. Dan jika seluruh definisi Anda tentang apa itu menjadi Yahudi hanyalah keadilan sosial, maka kepercayaan Anda, suku Anda, sebenarnya bukanlah orang Yahudi. Ia adalah keadilan sosial. Dan Anda hanya sekadar meletakkan kipah di atasnya. Ya, maksud saya menonton episod anda bersama Jason Alexander dan anda tahu, dia memang hebat. Dia sangat berbakat dan dia benar-benar tampil ke hadapan, anda tahu, sepanjang kerjayanya, anda tahu, bersuara untuk perjuangan Yahudi. Tapi saya rasa menarik bila dia bercakap tentang bagaimana dia agak keberatan untuk bersuara untuk, anda tahu, seorang kanak-kanak yang menjadi tebusan. Anda tahu, pada awal tempoh selepas 7 Oktober. Tapi dia mahu bercakap tentang kanak-kanak secara umum, anda tahu. Atau sekurang-kurangnya, anda tahu, dia rasa tidak selesa hanya bercakap tentang mangsa warga Israel dan tidak tentang rakyat Palestin yang juga menjadi mangsa. Dan saya macam, baiklah, anda tahu, saya faham itu. Tapi itu juga bukan sesuatu yang sesiapa di pihak satu lagi akan fikir untuk lakukan. Ya, dan dia bukan satu-satunya tetamu yang pernah saya jemput yang telah menyatakan sentimen yang serupa, Anda tahu, mendedahkan perkara itu. Sekali lagi, ia mungkin tidak pernah dicabar, hampir dalam diri mereka sendiri. Naluri untuk benar-benar perlu berkongsi. Seperti, wow. Saya bukan bersikap kesukuan di sini. Saya tidak mengutamakan orang Yahudi. Na'udzubillah jika saya hanya berpihak kepada orang Yahudi. Tepat sekali. Na'udzubillah jika ada yang menganggap saya mempunyai, Anda tahu, kesetiaan kepada mana-mana satu kumpulan manusia berbanding yang lain. Dan maksud saya rasa tidak salah untuk mengutamakan keluarga Anda dalam hidup. Anda tahu, jika semua perkara adalah sama, sudah tentu. Dan ini bukan situasi sifar jumlah juga. Anda tahu, Anda boleh buat satu video untuk seorang tebusan dan kemudian buat sebanyak mana video lain untuk sesiapa sahaja yang Anda mahu. Tetapi sepatutnya tidak ada. Saya percaya Anda tidak perlu ragu-ragu atau mempersoalkan keinginan Anda untuk menyokong komuniti Anda apabila mereka memerlukan Anda. Saya rasa tiada apa yang perlu sesiapa pun minta maaf tentang perkara itu. Ia sangat semula jadi.
Dan sekali lagi, seperti yang anda katakan, bukan sahaja pihak satu lagi dalam persamaan ini tidak mempunyai keraguan itu, malah tiada kumpulan lain yang mempunyai keraguan seperti itu. Anda tidak akan melihat seorang Asia Amerika berkata, "Oh tidak, orang Asia Amerika sedang diserang." Saya tidak pasti sama ada saya patut bersuara kerana saya perlu risau tentang kumpulan lain. Adakah mereka akan tertanya-tanya sama ada saya sudah cukup bersuara untuk mereka? Tidak. Ia seperti anda menyerang saya. Saya akan mempertahankan kumpulan saya. Ia sangat semula jadi. Tak wajar jika anda rasa anda perlu meminta maaf kerana itu. Dan sekali lagi, ia sebenarnya boleh jadi kedua-duanya. Tiada siapa yang kata ia mesti bersifat sifar jumlah. Ini saya atau tiada siapa. Tapi tak mengapa untuk mengutamakan orang sendiri, identiti sendiri. Ia semula jadi. Itulah siapa kita. Tak ada apa yang salah dengan itu. Ya. Bercakap tentang keluarga, kita hidup dalam budaya yang berpecah secara politik. Saya rasa setiap keluarga Yahudi, seperti setiap keluarga Amerika, mempunyai perbezaan pendapat tentang politik. Begitu juga tentang Israel selepas peristiwa 7 Oktober. Anda adalah sebahagian daripada keluarga yang sangat dikenali ramai, yang tidak malu untuk menyatakan pendapat mereka. Dan tanpa berniat untuk menyentuh perkara sensitif, abang anda, Ben, telah mengambil pendirian terbuka mengenai Israel yang sangat berbeza daripada pendirian anda sendiri atau ibu bapa anda, saya ingin tambah. Bagaimana anda mengendalikan perbezaan-perbezaan itu? Adakah terdapat cara untuk melakukannya dalam isu-isu yang sangat penting tanpa merosakkan hubungan? Kerana walaupun anda bersetuju untuk tidak membincangkan perkara-perkara tertentu, dan saya rasa anda tahu, kita semua ada keluarga, dan anda tahu, pada hari kesyukuran atau Paskah, anda tahu, ada semacam persetujuan untuk tidak bercakap tentang politik. Dan jika tiada persetujuan untuk tidak bercakap tentang politik, anda tahu, boleh timbul masalah. Tetapi apabila anda tidak bercakap tentang perkara yang anda berdua ambil berat, diam sebegitu juga boleh menimbulkan salah faham, sama seperti pertengkaran. Betul. Jadi saya rasa sekali lagi, seperti soalan-soalan anda hampir menjawab soalan anda sendiri dengan semua soalan anda kerana semuanya sangat tepat, Jonathan. Memang gaya orang Yahudi membalas soalan dengan soalan. Ya, anda tahu. Jadi anda memang betul apapun setiap kali anda ada hubungan yang anda hargai dan ada perselisihan atau perbezaan, jika anda mahu mengekalkan hubungan itu, anda perlu utamakan hubungan tersebut. Dan apabila anda mengutamakan hubungan, itu bermakna anda perlu berkomunikasi. Maksudnya, dalam hubungan itu anda berkomunikasi dengan berkata, "Hei, anda penting bagi saya. Saya ingin meleraikan salah faham tentang sesuatu. Seperti, saya mahu pastikan kita saling memahami. Saya sayang awak." Ini adalah perkara yang kita tidak setuju, tapi macam awak tetap awak, saya tetap saya. Kita boleh bincang tentang perkara-perkara ini. Dan saya rasa hanya dengan berbual tentang perkara itu. Dan awak tahu, saya pernah bincang dalam rancangan saya tentang bagaimana nak adakan perbualan yang mendalam dan panjang seperti ini. Dan ia memang perlu jadi perbualan yang mendalam dan panjang. Ini bukan, awak tahu, jenis hubungan yang saya maksudkan ini bukan untuk rakan sebilik lama di kolej yang cuma sesekali awak tweet kepadanya. Itu perkara yang berbeza. Awak tahu, ujian litmus saya sentiasa adalah, jika awak tidak akan berkumpul untuk makan malam dengan orang ini atas apa-apa sebab lain kecuali untuk berdebat tentang Israel atau apa-apa sahaja, ini bukanlah hubungan yang patut awak usahakan untuk selamatkan sekarang. Tetapi jika ia seseorang yang awak memang ingin jumpa dan bersama juga, pergilah jumpa dan bersama mereka. Beri diri awak ruang itu. Adakan perbualan yang membolehkan awak berdua meluahkan pandangan masing-masing dengan jujur dan selamat. Dan bila awak sampai ke penghujung perbualan itu, awak tak semestinya akan mengubah fikiran satu sama lain. Saya dapati, secara umumnya, tiada siapa yang berubah fikiran melalui perbualan. Awak tahu. Tetapi awak akan faham sudut pandang masing-masing. Dan itu membolehkan awak berkata, "Okey, saya faham. Macam, orang ini bukanlah benar-benar raksasa gila sepenuhnya." Awak tahu, dan mereka nampak yang saya bukanlah seorang maniak genosid macam ketakutan terbesar mereka. Sebenarnya, kita cuma manusia yang sampai pada kesimpulan berbeza di sini atas apa jua sebab. Dan sekarang kita boleh teruskan hidup kita. Dan kalau kita nak bincang tentangnya pada masa lain, kita boleh. Kita tak perlu pun. Kita mungkin takkan bincang sebab awak tahu, kita tak sependapat. Dan saya kita lebih suka nikmati masa bersama macam biasa dan kekalkan hubungan itu. Tapi kita tahu jalan itu terbuka. Dan tak ada lagi persoalan tersembunyi
ketegangan tersembunyi, syakwasangka tersembunyi tentang apa yang orang ini fikir, apa yang mereka cakap di belakang saya, apa sebenarnya pendapat mereka tentang perkara ini. Sebab awak dah luahkan, lepas tu awak boleh tenang dan teruskan hidup tanpa perlu memikul beban emosi kerana merasakan diri bertanggungjawab atas cara orang itu berfikir. Awak hanya bertanggungjawab untuk menjaga hubungan dengan orang yang awak sayang. Jadi saya rasa bukan saja ianya sangat mungkin untuk dilakukan dalam apa-apa jenis perselisihan besar dengan sesiapa saja yang awak sayang, malah ianya sangat penting untuk dilakukan. Dan awak tahu, ia boleh menyembuhkan dan menguatkan hidup kita apabila kita melakukannya. Dan begini, sekali lagi, syaratnya ialah kedua-dua pihak perlu sama-sama terlibat. Betul? Jadi maksud saya, jika ada seseorang yang benar-benar awak tahu telah berubah menjadi sangat merosakkan ke arah tertentu. Mereka menyerang anda dan mereka langsung tidak mahu ada kaitan dengan anda. Dan mereka mengatakan perkara-perkara yang teruk tentang anda. Dan awak tahu, awak tak perlukan semua itu. Jadi, ia hanya boleh sesuatu hubungan itu hanya berfungsi jika kedua-dua orang mahu hubungan itu wujud. Dan malangnya, saya bernasib baik kerana saya tidak pernah menghadapi perkara ini. Tetapi, saya ada ramai kenalan, seperti anda juga, seperti kebanyakan orang Yahudi hari ini, sama ada mereka sendiri atau seseorang yang rapat dengan mereka. Ada kisah-kisah mengerikan tentang kawan baik memutuskan hubungan, anda tahu, kerana, anda akan sokong Israel, saya tak mahu ada apa-apa lagi dengan anda, yang bagi saya, malangnya, boleh difahami bagaimana itu boleh berlaku. Ia sangat kejam. Tetapi tiada apa yang anda boleh lakukan tentang perkara itu. Jika ada seseorang yang sebegitu teruk, itu memang diri mereka. Dan mereka sendirilah yang perlu hidup dengan hati nurani mereka, atau mungkin tak dapat tidur kerananya. Tetapi, harapnya, Anda berada dalam situasi di mana apabila Anda berterus terang tentang kerentanan Anda dan meletakkan hubungan sebagai keutamaan, bukan pertengkaran, bukan isu itu sendiri. Ia bukan tentang agenda untuk mengubah fikiran. Satu-satunya agenda ialah bagaimana kita saling memahami dan terus kekal terhubung dalam hubungan yang kita hargai. Secara umumnya, saya harap Anda dapat memelihara hubungan itu. Ya, saya rasa itu nasihat yang sangat baik. Saya rasa masalahnya ialah budaya umum kita, anda tahu, sedang bergerak dan telah bergerak ke arah yang bertentangan. Saya teringat mendengar daripada Rabai dan anda tahu selepas tahun 2016 dan pilihan raya presiden itu, ada pasangan yang bercerai kerana perasaan mereka terhadap Trump. Dan saya fikir ini memang gila. Dan ada banyak lagi sebab yang lebih baik untuk pasangan, anda tahu, pasangan berkahwin untuk bertengkar selain daripada politik. Tapi itu memang berlaku. Dan saya rasa anda tahu, ia telah menular ke setiap isu. Tetapi sudah tentu, sejak Israel menjadi isu utama dalam budaya, saya rasa ia mendorong orang ke arah negatif ini, di mana mereka hampir rasa seperti mereka hilang kelayakan untuk dianggap setia kepada pihak yang mereka sokong. Jika mereka tidak marah kepada saudara mara atau orang yang sangat rapat dengan mereka, jika mereka tidak bersetuju dengan mereka. Ya, itu adalah realiti palsu, kan? Tetapi itulah yang berlaku di media sosial, itulah juga kebanyakan kehidupan kita sekarang. Ia adalah realiti maya atau realiti palsu. Ya, maksud saya ialah tanggapan bahawa kita tiada suara dalam cara kita berinteraksi antara satu sama lain, atau bahawa sejak tahun 2016, dan saya setuju bahawa saya rasa kebangkitan Donald Trump benar-benar membuka ruang kepada ketidaksopanan yang dahsyat ini. Dalam cara yang kini kita anggap boleh diterima untuk bercakap sesama sendiri dan memandang satu sama lain. Di negara ini, dan kemudian sebahagian besarnya di seluruh dunia, ia benar-benar bermula sejak 10 hingga 15 tahun yang lalu. Kita tidak perlu melakukannya, kerana ia seolah-olah sudah menjadi kebiasaan dan kita melihat orang lain melakukannya di TV, dalam politik kita, di media sosial, dan di sekeliling kita. Kita pun fikir, saya rasa itulah yang kita lakukan sekarang. Tetapi kita boleh memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti kita seolah-olah sedang kehilangan pemikiran kritis sebagai satu kemahiran. Bukan kita tak mampu berfikir secara kritis. Kita cuma nampak ramai orang tak melakukannya. Jadi kita terus ikut sahaja tanpa sedar, memang secara tidak sedar, tanpa terfikir, rasanya saya tak perlu terlibat dalam perkara itu. Saya boleh saja baca sesuatu dalam talian dan anggap itu betul, kemudian mula bercakap mengenainya tanpa berfikir secara kritis langsung. Kita kena terus berusaha menegaskan di sini dengan berkata, "Hei, tidak, ada pilihan yang anda boleh buat di sini." Kita boleh saja bercakap sesama sendiri dengan sopan.
kita boleh melihat satu sama lain sebagai manusia. Sebenarnya, ada banyak lagi perkara yang menyatukan kita berbanding yang memisahkan kita. Apa yang biasanya kita lakukan sekarang, kita akan cari satu perkara yang kita tidak setuju. Ia seperti kita ada satu hidangan penuh di depan kita. Kita setuju tentang hidangan pembuka, kita setuju tentang pencuci mulut, kita setuju tentang pembuka selera. Jadi, ada satu kacang pis di lauk sampingan yang kita tak setuju. Dan kita akan jadikan seluruh hidangan itu hanya tentang kacang pis itu. Dan kalau kita tak boleh setuju tentang kacang pis itu, kau tak wujud lagi bagi aku. Dan itu bukanlah cara untuk menikmati hidangan yang baik. Dan kita sebenarnya melepaskan tanggung jawab kita dalam hal itu, dan sebenarnya kita boleh memilih untuk berkelakuan dengan lebih hormat dan lebih positif. Dengan cara yang sebenarnya mencipta sesuatu yang baik. Berbanding dengan hanya mengikut arus dan membiarkan keadaan merosot, lalu berubah menjadi retorik kebencian, perpecahan, dan polarisasi. Kita boleh memilih di sini. Kita boleh membuat pilihan. Ia bukan satu hukum alam bahawa manusia mesti berpecah dan saling membenci dalam kelompok masing-masing. Tiada siapa pun yang mengatakan begitu. Ia tidak semestinya begitu. Ya, memang begitulah budaya kita sekarang. Saya tahu, Anda tahu. Saya dulu pernah buat program debat dengan kawan lama saya, JJ Goldberg, yang sudah lama menjadi editor The Forward. Dan kami selalu buat debat kiri kanan. Tapi konsepnya ialah kami adalah kawan lama dan kami boleh berbincang secara beradab. Dan kami pergi ke merata tempat di Amerika Utara, termasuk saya rasa di Yershu, tempat Rabbi Wolpe berada. Tetapi hal yang menariknya ialah kami akan berdebat tentang Israel dan pelbagai perkara lain. Dan akhirnya kami akan mengingatkan orang ramai bahawa mereka mempunyai lebih banyak persamaan, anda tahu, daripada perkara yang memisahkan mereka. Tetapi selalunya reaksi daripada penonton adalah untuk berkata, kamu semua sebenarnya tidak begitu banyak berbeza pendapat. Dan anda tahu, kami akan membalas, tapi adakah anda benar-benar mendengar? Kami tidak melakukan apa-apa selain tidak bersetuju, tetapi mereka memberi reaksi kepada nada suara. Kami tidak menjerit antara satu sama lain. Kami ketawa bersama. Kadang-kadang kami saling mengusik, tetapi bercakap dengan penuh hormat. Dan mereka telah dilatih untuk berfikir bahawa jika itulah yang anda lakukan, anda sebenarnya tidak benar-benar berbeza pendapat. Betul, tepat sekali. Ia adalah satu kemahiran yang kita semakin lupa untuk digunakan, tetapi kita masih memilikinya. Kita ada keupayaan itu. Kita sentiasa memilikinya. Cuma, seperti yang Anda katakan, budaya memberi kita kebenaran untuk membiarkan kemahiran itu menjadi lemah. Jadi, kita hanya perlu sentiasa mendorong rakan-rakan lelaki, wanita, dan ahli komuniti kita untuk menggunakan kemahiran itu. Bukan hanya kerana ia membuat kita rasa baik atau kerana itu perkara yang betul untuk dilakukan. Ia lebih baik untuk semua orang. Maksud saya, ia adalah satu pengalaman yang sangat positif. Tiada keburukan langsung. Tiada keburukan langsung. Tidak, memang tiada. Tapi saya rasa minat terhadap perdebatan seperti itu pun sudah tidak lagi begitu besar, walaupun dalam komuniti Yahudi seperti yang kita telah dapati. Saya tak pasti. Saya baru saja menonton satu perdebatan yang bagus. Saya rasa ramai orang menonton perdebatan antara Daryl Horn dan Deborah Lipstadt. Perdebatan Sapir pun mendapat banyak perhatian. Ya, tidak, dengar sini. Saya bukan kata ia mustahil. Tapi berdasarkan pengalaman saya, nampaknya minat terhadap perkara itu agak berkurang berbanding dulu. Sebab orang ramai dah terlalu marah tentang segala-galanya. Tapi juga, anda tahu, biar saya teruskan ke soalan saya yang seterusnya. Iaitu, satu hal untuk bercakap tentang mengutamakan hubungan dan keluarga bila berkaitan dengan perselisihan dalam kalangan keluarga. Tapi di mana kita harus letakkan batas sebagai sebuah komuniti? Anda telah berkali-kali bercakap tentang pentingnya keterangkuman. Tapi jawapan kepada itu mungkin ialah jika semua yang kita perjuangkan hanyalah keterangkuman, maka kita sebenarnya, anda tahu, itu bermakna kita sebenarnya tidak benar-benar memperjuangkan apa-apa. Di mana kita patut letakkan batas sebagai sebuah komuniti? Kerana jika ada satu perkara yang saya pelajari dalam kerjaya saya sebagai wartawan, ialah semua orang mahu menetapkan batas. Cuma mereka tidak bersetuju di mana batas itu patut diletakkan. Ya, ia jelas merupakan satu soalan yang luas. Saya rasa walaupun batas itu telah ditetapkan dan sudah tentu seperti yang Anda katakan, memang ada batas untuk setiap perkara, pintu itu mesti sentiasa terbuka. Jadi, saya memang ingin menyatakan perkara itu. Kita perlu sentiasa menyediakan jalan keluar. Harus sentiasa ada jalan keluar.
Jika dan apabila Anda bersedia untuk mengubah fikiran, pintu kami sentiasa terbuka. Itu sangat penting bagi saya. Tetapi saya tidak fikir itu bermakna tiada had langsung. Semua orang sentiasa dialu-alukan. Saya rasa dan saya sebenarnya pernah bercakap tentang perkara ini, seperti saya akan beri anda satu contoh dalam suasana organisasi Yahudi. Soalan itu timbul. Saya bersama beberapa pemimpin organisasi Yahudi, di mana kita patut menetapkan had berkaitan orang anti-Zionis yang bekerja dalam organisasi Yahudi. Dan saya rasa secara pribadi, Anda memang berhak untuk menetapkan satu had. Jika Anda adalah sebuah organisasi Yahudi yang misinya Anda tahu untuk memperkembangkan masyarakat Yahudi, atau menyokong aspek tertentu dalam agama Yahudi, atau menyokong masyarakat Yahudi, untuk berkata, hei, jika Anda menentang kewujudan tanah air Yahudi dalam apa jua cara, ini bukan organisasi yang sesuai untuk Anda. Pergilah dengan restu Tuhan. Pergilah bekerja di tempat lain yang mungkin sesuai untuk Anda. Bila Anda ubah fikiran, kami ada kerja untuk Anda. Datanglah ke upacara ibadat. Bagus, tapi Anda tak perlu bekerja di sini. Dan itu, saya rasa itu memang wajar, itu memang tak ada masalah. Saya rasa garis seperti itu memang perlu dibuat. Dan dalam sinagog Anda, kalau Anda tahu, mereka akan secara sendiri menetapkan batas mereka sedikit. Anda tahu, kalau saya berada di sinagog, di mana kita buat doa untuk negara Israel, dan kita doakan askar-askar Israel setiap hujung minggu, kalau Anda jenis orang yang membuat suasana itu jadi tidak selesa, atau Anda sendiri rasa tidak selesa dengannya, Anda sendiri akan tetapkan batas, sama ada Anda nak tinggalkan atau tidak. Sinagog itu takkan pernah suruh Anda keluar. Pintu sentiasa terbuka. Tapi kalau Anda, Atau sekurang-kurangnya ia sepatutnya begitu. sekurang-kurangnya, ia sepatutnya begitu. Tapi awak akan buat keputusan sendiri. Saya tak boleh berada di sini lagi. Ini bukan nilai saya. Dan awak akan tentukan batas awak sendiri. Dan kalau ini bukan untuk awak boleh pergi dengan restu Tuhan, pergi ke tempat lain. Ia tetap di sini kalau awak ubah fikiran. Bagi saya, itulah sikapnya. Kami di sini kalau awak ubah fikiran. Tapi kalau awak tahu kalau sesuatu itu sangat penting bagi awak, dan ia bertentangan dengan sesuatu yang sangat penting bagi kami, mungkin tempat ini bukan untuk awak. Ya, saya rasa awak tahu itu satu perkara yang sangat penting. Sebab awak tahu persoalan tentang segala-galanya boleh diperdebatkan. Walaupun dalam komuniti yang sepelbagai seperti orang Yahudi. Awak tahu, senang saja untuk kata kita semua boleh tidak bersetuju tentang awak tahu berapa kadar cukai yang sepatutnya. Tapi bila ia berkaitan dengan kemusnahan satu-satunya negara Yahudi di dunia, di mana separuh daripada orang Yahudi di dunia tinggal, menganggap perkara itu sebagai sesuatu yang boleh diperdebatkan. Awak tahu, bagi saya sanggup berdebat tentang apa saja, tapi saya tak mahu berdebat tentang itu. Ya, saya setuju dengan awak. Dan cuma bagi saya rasa penting terutamanya untuk orang Yahudi muda untuk pastikan ada ruang dalam ruang-ruang ini untuk berbincang, bertanya soalan, dan menyuarakan bantahan. Saya rasa ini sangat penting kerana jika kita tidak wujudkan ruang itu, kita sebenarnya mewujudkan satu keadaan binari di mana seolah-olah sama ada awak cintakan Israel, dan jika awak tidak cintakan Israel, itu bermakna awak mesti berada di pihak yang satu lagi, iaitu di pihak yang membenci Israel. Sama ada awak benar-benar membencinya atau tidak. Dan kita tidak mahu mewujudkan keadaan binari itu. Kita tidak mahu ia menjadi sama ada semuanya atau tiada langsung. Sama ada awak ikut sahaja, saya cintakan negara Israel. Apa sahaja maksudnya untuk rabai saya, itu juga maksudnya untuk saya, atau saya keluar dari sini. Kita perlu ada sedikit ruang tengah di mana seseorang boleh datang dan pergi. Saya rasa tidak selesa dengan itu. Ini kerana maksud saya, kita tahu orang ramai sentiasa disuapkan dengan bunyi bising anti-Israel ini sepanjang hari di sekeliling mereka, terutamanya golongan muda. Ia ada di seluruh media sosial. Ia ada di sekolah-sekolah. Ia ada dalam kalangan kawan-kawan mereka. Dan jika kita tidak memberi mereka ruang untuk masuk dan melakukan kesilapan atau bertanya soalan, kita akan kehilangan mereka. Dan saya rasa memang sangat penting untuk kita wujudkan. Dan sejujurnya, ada juga orang dewasa yang seperti itu. Orang dewasa yang Anda tahu tidak mendapat pendidikan dan sedang menerima perkara yang sama. Anda tahu, mereka sedang belajar pada masa yang sama dengan anak-anak mereka sekarang. Dan mereka juga menerima perkara yang sama. Kita perlu pastikan ada ruang untuk mereka menyuarakan kebimbangan. Tetapi pada akhirnya, saya rasa garis pemisahnya ada dua perkara. Satu, adakah Israel patut wujud atau tidak? Itu nampaknya satu garis yang agak selamat bagi saya. Kita boleh berdebat tentang dasar. Seperti yang saya katakan,
Tiada siapa yang mengkritik Israel seperti orang Israel sendiri setiap hari. Sudah tentu. Kita tiada masalah di situ. Tapi, Anda tahu, kita kena setuju bahawa kita rasa orang Yahudi patut menentukan nasib sendiri dan itu satu-satunya tempat di dunia yang kita semua ada kaitan bersama. Dan bahawa terdapat perkara-perkara tertentu, sekali lagi, seperti perkara organisasi, di mana ia memang tidak sesuai. Jika pernyataan misi saya adalah, ini adalah satu. Anda tahu, kami sedang menjalankan pendidikan tentang Israel di sini. Dan kami sedang mengadakan kutipan derma untuk mengumpul wang bagi sebuah kibuts di Israel. Dan jika Anda tidak berminat dengan perkara itu, mungkin tempat ini bukan untuk Anda. Dan kita tidak perlu berdebat sama ada kita patut mengumpul wang untuk kibuts. Beri, jika ia sangat mengganggu Anda, tempat ini bukan untuk Anda. Ya, saya rasa itu betul. Dan sejujurnya, saya rasa anda tahu Israel atau tidak, Israel memang satu-satunya isu yang ada sekarang. Anda tahu, persoalan tentang di mana sepatutnya sempadan itu. Anda tahu, semua perkara yang benar-benar relevan 20 atau 30 tahun lalu, saya rasa sudah tidak relevan lagi. Dan sudah tentu tidak selepas 7 Oktober. Menarik, saya ingin tahu mengapa Anda rasa begitu. Saya rasa begitu kerana saya telah menjadi sebahagian daripada perdebatan ini selama 30 tahun yang lalu. Sama ada Israel patut wujud atau tidak. Ya, atau tidak. Saya rasa itu satu-satunya isu sebenar pada masa ini. Sebab saya rasa untuk masa yang lama, macam komuniti Yahudi, Israel sendiri sangat berpecah tentang anda tahu macam politik proses damai. Dan itu tercermin dalam perbincangan di sini di Amerika Syarikat. Tapi kita sebenarnya sudah tidak bercakap tentang itu lagi. Kita bercakap tentang, anda tahu, sesuatu yang jauh lebih asas. Anda tahu, anti-sionisme bukanlah sesuatu yang katakanlah diperdebatkan, anda tahu, atau dianggap sebagai norma. Misalnya, di halaman editorial New York Times 20 atau 30 tahun lalu, hal itu bukan sesuatu yang dianggap biasa. Sekarang ya sangat biasa. Pada sebahagian besarnya, itulah inti hujah itu. Dan pada ketika ini, saya rasa itu saja perkara yang patut kita fokuskan. Maksud saya, anda tahu, sebab itulah kedudukan kita sekarang. Anda tahu, di situlah peristiwa telah membawa kita. Saya rasa pandangan saya agak berbeza, contohnya menggunakan contoh anda tentang New York Times. Sebagai contoh, anda. Apabila mereka bercakap tentang anti-sionisme, saya nampak dua perkara. Pertama, saya nampak ia, anda tahu, pada dasarnya hanyalah satu gerakan kebencian. Dan sebenarnya, tiada perdebatan intelektual yang bermakna atau wacana yang berlaku. Ia, Anda tahu, ia adalah kebencian terhadap Yahudi berasaskan fitnah, seperti yang kita lihat dilakukan oleh Soviet pada abad yang lalu. Atau ia adalah sejenis salah takrif terhadap Zionisme yang dianggap bermaksud pemerintahan kerajaan sayap kanan Bibi Netanyahu dan menyamakan seluruh Israel dengan perkara itu. Pada pandangan saya, Anda tahu, jika kita petik jari dan terdapat kerajaan yang benar-benar berbeza melakukan perkara yang benar-benar berbeza, saya rasa perbualan sifatnya akan berubah. Adakah saya fikir sentimen itu akan berubah? Tidak semestinya, tetapi saya memang rasa sifat perkara yang dibincangkan itu akan berubah. Jika Anda tidak melihat sebuah kerajaan yang sekurang-kurangnya dilihat, Anda tahu membenarkan atau menyokong keganasan peneroka atau mempunyai cita-cita untuk mengambil alih Gaza dan mengambil alih Lubnan serta tebing barat. Itulah persepsi terhadap kerajaan semasa ini sekurang-kurangnya. Jadi saya rasa perkara mungkin boleh berubah pada tahap wacana jika ada perubahan kerajaan lewat tahun ini, tapi kita akan lihat. Saya ingin membantah kenyataan itu. Saya tidak fikir ada kerajaan yang boleh dipilih tahun ini. Dan sudah tentu, rakyat Israel sangat berbelah bahagi tentang Netanyahu. Tetapi mereka tidak berbelah bahagi tentang perang itu. Mereka sebenarnya tidak berbelah bahagi tentang perang terhadap Iran maupun perang terhadap Hamas. Anda tahu. Dan selepas semua ini, jika Netanyahu telah berkuasa selama bertahun-tahun, dia telah memenangi begitu banyak pilihan raya, ia bukan kerana, anda tahu, ia bukan satu konspirasi, ia kerana pihak satu lagi seolah-olah telah kehabisan hujah. Dan anda tahu, jika bukan Bennett dan Yair Lapid,
Anda tahu, dasar mereka tentang perang tidak akan begitu berbeza. Dan saya rasa jika anda teliti, ramai orang, saya ambil contoh New York Times saya rasa, siapa yang baru saja memenangi hadiah Pulitzer? Anda boleh lihat senarai penulis mereka, idea-idea mereka, editor mereka. The Abawi yang baru sahaja menulis ulasan buku yang gila ini tentang sebuah buku mengenai Bund. Anda tahu, pada dasarnya mengatakan bahawa sesiapa yang fikir anda tahu Zionisme itu penting, anda tahu Israel itu penting untuk identiti Yahudi adalah anda tahu gila. Saya tidak fikir mereka tidak akan memandang baik mana-mana kerajaan yang mungkin dipilih di Israel. Baiklah, maksud saya, bahagian terakhir yang Anda sebutkan itu berkaitan dengan, Anda tahu, perkara pertama yang saya nyatakan. Dan bagi saya, itu hanyalah satu lagi bentuk kebencian terhadap Yahudi. Jika Anda memberitahu saya bahawa ia tidak dapat dibayangkan, Itu adalah satu bentuk kebencian terhadap Yahudi yang sebenarnya tidak pernah dilihat di halaman editorial New York Times. Anda tahu, pada zaman di mana Anda tahu semacam golongan liberal berdebat dengan golongan konservatif. Dengan seseorang seperti Anthony Lewis, dia telah digantikan oleh orang-orang ini. ya, ia bukanlah sesuatu yang baik maksud saya. Itu, Ya, Anda tahu, anti-Zionisme. Kita tidak bersedia untuk menangani bentuk kebencian terhadap Yahudi yang khusus ini. Kita sebagai masyarakat, sebagai komuniti Yahudi, tidak diajar bagaimana ia berfungsi, bagaimana untuk mengenalinya. Maksud saya, saya tidak. Saya tentu bukan orang pertama yang mengatakan ini. Tetapi Anda tahu, kita telah menghabiskan semua masa dan sumber kita untuk mengajar. Kebencian terhadap Yahudi sama dengan Holocaust, Anda tahu. Macam, itulah rupanya, itulah hakikatnya. Saya tahu bagaimana untuk mengenali seorang Nazi. Dan jika Anda bukan Nazi, saya tidak tahu bagaimana untuk mengenal pasti sama ada Anda pembenci Yahudi atau tidak. Dan kami tidak meluangkan masa, uang, dan sumber untuk mengajar. Sebagai contoh, antisemitisme Soviet, anti-Sionisme, dan bagaimana rupanya, serta bagaimana orang Yahudi sendiri di dalam Rusia Soviet telah dipergunakan untuk membongkar institusi mereka sendiri. Dan kita tidak mempunyai keakraban itu, kita tidak mempunyai pengenalan corak itu, jadi ia sedang berlaku sekarang dalam norma sosial, yang mana kebencian terhadap Yahudi sering dapat beroperasi. Dan kita sedang cuba mengejar sekarang. saya rasa itu satu perkara yang sangat penting. Biar saya beralih sekejap kepada filem atau sekurang-kurangnya sesuatu. Soalan berkaitan filem pada tahun 2024. Anda adalah sebahagian daripada kumpulan pencipta Yahudi yang menulis surat kepada Akademi Seni dan Sains Perfilman membantah peraturan baharu mengenai Oscar pada masa itu. Berkaitan dengan keterangkuman, meminta agar orang Yahudi dimasukkan dalam kalangan kumpulan yang kurang diwakili yang termasuk dalam peraturan ini. Saya rasa anda tidak berjaya sangat dengan perkara itu. Walaupun anda boleh maklumkan kepada saya jika saya silap. Tetapi, bolehkah DEI, yang mana dalam praktiknya, sama ada sesetengah orang fikir ia benar atau tidak, secara teorinya menganggap Israel dan orang Yahudi sebagai penindas kulit putih yang merupakan inti kepada sebab mengapa begitu ramai golongan progresif telah berbalik menentang Israel. Bolehkah ia benar-benar menerima orang Yahudi apabila mereka yang mengambil berat tentang perkara ini melihat orang Yahudi sebagai sebahagian daripada golongan penindas dan tidak boleh benar-benar menjadi mangsa? Ia adalah, Anda tahu, satu soalan yang sangat penting. Saya tahu Anda, rakan-rakan dan sekutu kulit hitam saya, menganggap DEI sangat penting untuk mereka dan Anda. Mereka sangat terasa dan rasa sangat terkesan. Apabila mereka melihat suara Yahudi berkata, buang semuanya, mereka pikir, bagaimana dengan kami? Apa pendapat Anda tahu? Sebaliknya, saya rasa mereka tidak benar-benar faham sepenuhnya bagaimana perkara itu. DEI sebenarnya, seperti yang Anda nyatakan, telah digunakan sebagai senjata untuk mengecualikan salah satu kaum minoriti etnik terkecil di dunia, yang mana sangat tidak masuk akal. Jadi, agak sukar untuk saya bayangkan. Adakah wujud satu versi di mana kita sepatutnya mempunyai kurikulum atau pandangan dunia DEI yang berfungsi di mana kepelbagaian dan keterangkuman turut merangkumi orang Yahudi sebagai kaum minoriti etnik yang pelbagai? Sudah tentu, apabila Anda faham siapa dan apa itu orang Yahudi, mereka memang sesuai dimasukkan ke dalam kerangka seperti itu. Tetapi, jika kita sebagai dunia terus salah faham sepenuhnya tentang siapa dan apa itu orang Yahudi, kedua-duanya melalui naratif binari, penindas dan yang ditindas.
Dan Anda tahu, berkaitan dengan itu adalah salah label dan salah faham sepenuhnya terhadap orang Yahudi sebagai golongan yang kebanyakannya kaya, berkulit putih dan kelas Eropah. Yang bukan sahaja tidak tepat, malah tidak menggambarkan secara tidak tepat majoriti orang Yahudi di dunia yang kebanyakannya pun tidak kelihatan sebagai orang kulit putih. Yang mana sangat menjengkelkan, Anda tahu, itulah isu besarnya. Jadi saya rasa, Anda tahu, kalau kita boleh tukar sesuatu dengan sekelip mata, dan seluruh dunia akan kata, oh, maksud Anda, Yahudi sebenarnya adalah satu suku dari Israel yang telah diusir dan tersebar ke seluruh dunia. Dan sekarang, Anda tahu, saya akan kata kita seperti burung finch Galapagos. Macam kita semua berkembang secara berbeza di pulau-pulau yang berlainan disebabkan oleh evolusi. Anda tahu, kita telah tersebar, jadi ada antara kita yang mempunyai paruh lebih panjang dan ada yang perlu makan kacang jenis ini. Sebab kita membesar di sana dan kita membesar di sana. Tapi kita semua berasal dari kumpulan asal yang sama. Dan itu Anda tahu, Israel di mana lebih 50% daripada kita tinggal, sebenarnya bukan pun majoriti orang yang berasal dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Tepat sekali. Ini adalah fakta asas, sangat asas. Dan jika perkara ini difahami, ia akan mempengaruhi DEI. Saya rasa itulah bahagian yang hilang. Saya tidak fikir DEI itu sendiri tidak boleh dibaiki dan merupakan satu mekanisme yang rosak. Cara orang Yahudi difahami yang sebenarnya bermasalah. Dan jika kita boleh membetulkan perkara itu, banyak perkara lain boleh berjalan dengan baik. Dalam perjalanan Anda sebagai seorang Yahudi secara terbuka yang Anda lalui ini, apakah perkara paling mengejutkan yang Anda pelajari tentang rakan-rakan artis Anda dan bagaimana mereka berhubung dengan dunia selepas 7 Oktober dan apa yang paling mengecewakan Anda? Wah, itu soalan yang besar. Saya akan jawab soalan kedua dulu kerana saya rasa ia lebih mudah. Maksud saya, apa yang terus mengecewakan saya ialah orang ramai melepaskan tanggungjawab mereka pada saat ini. Dan Anda tahu, ia mengganggu saya. Saya tidak fikir semua orang di muka bumi ini perlu naik ke puncak gunung dan menjerit menggunakan pembesar suara tentang orang Yahudi dan mempertahankan orang Yahudi. Tetapi saya rasa setiap orang perlu menjadi duta untuk orang Yahudi dalam kehidupan mereka sendiri dan dalam lingkungan pengaruh mereka sendiri pada masa ini. Dan orang ramai perlu menggunakan apa sahaja kemahiran, minat dan pengaruh yang mereka ada. Gunakan diagram Venn itu. Dan Anda tahu, disitulah Anda patut memberi impak. Iya, sebenarnya Anda tahu, ada sedikit rasa keistimewaan dan kemalasan jika tidak bangkit pada saat ini dan berkata, Anda tahu, biarlah orang lain yang uruskan. Anda tahu, saya akan berada di sini sahaja. Cuba tidak menonjol, buat kerja sendiri sementara orang lain, Anda tahu, berjuang untuk saya. Jadi, itu memang mengecewakan. Saya harap lebih ramai orang rasa terpanggil untuk memikul tanggungjawab secara pribadi. Tapi, Anda tahu, inilah manusia kan? Dalam setiap zaman, dalam setiap detik, ada yang bangkit dan ada yang tidak. Begitulah kita sebagai satu spesies. Jadi kita dah lihatnya pada tahun 30-an, kita dah lihatnya setiap kali, kita sedang melihatnya lagi sekarang. Tapi, Anda tahu, ia sentiasa menyakitkan. Dan dari segi kejutan, apa yang melejutkan saya rasa saya terkejut dengan, entahlah, kalau saya perlu katakan sesuatu, mungkin tentang betapa positifnya ia. Atau bagaimana, mungkin juga betapa terkejutnya orang ramai apabila mendapati betapa positifnya perkara ini. Itu yang mengejutkan saya. Atau betapa kerapnya saya melakukan sesuatu yang bagi saya bukan sahaja terasa semula jadi, malah terasa menyenangkan. Dan seseorang akan berkata, oh, itu sangat berani. Dan saya pun terfikir, saya perlu fikir sekejap. Dan apa yang saya faham daripada itu ialah, ia nampak berani bagi anda kerana ada ketakutan dalam perkara itu bagi anda. Tetapi bagi saya, tiada rasa takut. Sebab anda tahu, saya akan jauh lebih takut jika hidup dalam keadaan bersembunyi atau menanggung penyesalan. 20 tahun dari sekarang. Dan bila saya lihat kembali, saya akan rasa, oh, saya pengecut. Atau Anda tahu, saya mengabaikan tanggungjawab saya, atau saya hidup dalam penipuan tentang siapa diri saya hanya untuk membuat orang lain selesa. Bagi saya, itu jauh lebih menakutkan daripada menjadi diri saya yang sebenar. Anda tahu, 24 jam sehari. Itu bagi saya tidak menakutkan. Itu bagi saya membebaskan. Itu bagi saya rasa baik. Itu bagi saya rasa betul. Itu bagi saya rasa semula jadi. Ia memang tidak terasa. Dan saya bukan nak berlagak rendah diri di sini. Ia tiada langsung rasa keberanian tentangnya bagi saya.
Bagi saya, sebenarnya ia adalah menjauhkan diri daripada apa yang menakutkan saya, yaitu rasa menyesal atau rasa seperti saya mengecewakan diri sendiri atau keluarga saya, atau melakukan perkara yang salah pada saat yang memerlukan integriti. Itu bagi saya jauh lebih menakutkan. Jadi, saya rasa mungkin saya terkejut kerana bukan semua orang berfikir begitu. Ya, saya memang sangat faham dengan perkara itu. Saya pasti awak pun begitu. Siapakah orang Yahudi yang awak kagumi sekarang? Saya diilhamkan oleh begitu ramai orang. Saya benar-benar, kerana ini adalah saat di mana semua orang perlu berganding bahu, saya diilhamkan oleh setiap orang Yahudi yang menyahut cabaran itu. Sungguh. Sama ada itu bermaksud, Anda adalah seorang Yahudi biasa di Iowa yang sebelum 7 Oktober tidak terlibat. Dan kini, Anda mula menubuhkan kelab buku Yahudi untuk 10 orang Yahudi di kawasan daerah Anda. Bagi saya, itu sangat menakjubkan dan sangat penting. Dan begitulah cara kita akan menghadapi saat ini, dengan orang ramai melakukan perkara seperti itu. Saya ahli Kabinet Kepimpinan Muda Kebangsaan Persekutuan Yahudi, yang menghimpunkan kira-kira 400 orang Yahudi berumur 30-an, 40-an dari seluruh negara. Dan saya sangat terinspirasi oleh rakan-rakan saya dalam kumpulan itu. Dan Anda tahu, saya adalah salah seorang daripada sangat sedikit yang benar-benar bekerja secara profesional dalam bidang Yahudi sebagai pekerjaan harian saya. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan biasa dan sebagainya. Tetapi mereka mengambil tanggung jawab pada saat ini. Mereka mahu menjadi sebahagian daripada organisasi yang menyokong kehidupan Yahudi, di mana mereka mengambil peranan kepimpinan, di mana mereka terlibat dalam komuniti mereka dan dalam identiti Yahudi mereka. Itu benar-benar memberi inspirasi kepada saya. Jadi sebenarnya, sesiapa sahaja pada apa-apa peringkat, tidak kira jenis mikrofon yang anda ada, mikrofon besar memberi inspirasi kepada saya, mikrofon kecil pun memberi inspirasi kepada saya. Ia hanyalah orang-orang yang berkata hinani. Itulah yang memberi inspirasi kepada saya. Itu satu poin yang baik, dan itu juga satu poin yang baik untuk kita akhiri. Jonah, terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Bagaimana penonton dan pendengar kami boleh mengikuti Anda, kerja Anda, dan menonton atau mendengar podcast Anda? Terima kasih kerana bertanya. Anda boleh cari Being Jewish with Jonah Platt di semua platform podcast kegemaran Anda. Apple, Spotify, Amazon. Kami juga ada di YouTube. Kami juga ada di Jewish Broadcast Service, di TV. Kami bersiaran pada waktu perdana malam Khamis dan diulang tayang sepanjang hujung minggu. Semua maklumat ini ada di laman web kami, beingjewishpodcast.com. Dan Anda boleh ikut saya di semua media sosial di Jonah Platt atau di Being Jewish Podcasts. Baiklah, itu sangat bagus. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami. Sila ingat untuk mendengar setiap hari Jonathan Tobin Daily Edition yang Anda boleh dengar di mana-mana sahaja Anda dapatkan podcast Anda. Dan sama ada Anda mendengar kami di mana-mana platform tersebut, atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X, atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Sila tulis kepada kami di thinktwice@jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengar atau menonton rancangan ini, serta apa pendapat Anda tentangnya. Dan ingat, teruskan membaca dan berfikir sendiri. Dan kami akan jumpa Anda lagi minggu hadapan.